Rajah 8 menunjukkan sistem brek hidrolik dalam sebuah kereta. Menggunakan pengetahuan anda tentang sifat-sifat bahan dan konsep prinsip Pascal, cadangkan dan terangkan pengubahsuaian yang perlu dibuat dalam sistem tersebut agar ianya boleh berfungsi dengan lebih efektif berdasarkan aspek-aspek berikut. Okey, maka diberikan 4 aspek dan markah diperuntukkan adalah 10 markah. Okey, untuk modifikasi yang pertama, kita perlu fokus kepada sifat bendalai brek ataupun cecair brek yang digunakan. Okey, murid boleh terangkan dari aspek takat didih. Jadi, takat didih mana yang sesuai digunakan? Takat didih yang tinggi ataupun takat didih yang rendah? Maka untuk cecair brek, yang paling baik adalah kita guna takat didih yang tinggi. Okey. Dan kita terangkan mengapa. Untuk penerangan, ingat mesti guna kerana, supaya ataupun untuk. Okey. Okey, penerangan supaya tidak mudah tersejat. Okey. Okey, untuk yang kedua, boleh juga jika ada sifat bendalai yang lain yang hendak digunakan, contohnya tentang ketumpatan. Ketumpatan yang mana paling sesuai untuk kita jadikan cecair brek? Ketumpatan tinggi atau ketumpatan rendah? Okey, apa beza ketumpatan tinggi dan rendah? Jadi yang paling sesuai adalah rendah. Kenapa kita guna ketumpatan rendah? Supaya lebih ringan. Okey. Jika kita guna ketumpatan tinggi, maka sukarlah kita hendak pindahkan. Okay, lebih banyak daya yang kita perlu guna. Jadi untuk nombor 1 dan nombor 2 ini, penerangannya adalah lebih kepada sifat bendalai brek. Okay, untuk 1 dan 2 yang cikgu terangkan tadi. Baik, kita teruskan dengan yang ketiga. Kita lihat saiz omboh. Okay, cuba perhatikan rajah. Ada 2 jenis omboh. Yang pertama omboh induk. Okay. Dan yang kedua, omboh kedua diletak pada rajah ni. Jadi biasanya kita bandingkan luas omboh dulu. Okay, kita tengok omboh utama. Perhatikan luas omboh utama, adakah luasnya besar atau kecil berbanding dengan omboh kedua ni? Omboh utama ataupun omboh induk ni. Cuba tengok, ombohnya besar kah? Cikgu bulat tu omboh. Okay. Omboh utama mempunyai luas yang kecil. Okay. Kenapa kita guna omboh dengan luas yang kecil? Supaya ataupun untuk menghasilkan tekanan yang lebih besar. Okay. Itu tujuannya untuk omboh utama yang mempunyai luas yang kecil. Sekarang kita perhatikan omboh kedua. Tengok luasnya. Omboh kedua mempunyai luas yang lebih besar. Luasnya lebih besar. Okay, kenapa kita gunakan luas yang lebih besar? Kalau yang lebih besar ni fokus kepada daya. Okay. Untuk menghasilkan daya yang lebih besar. Jika luas omboh besar,
dayanya lebih besar. Jika luas omboh kecil, sebenarnya dayanya lebih kecil, dan satu lagi, tekanan yang lebih besar dapat dihasilkan. Okey. Okey, di sini tadi adalah omboh utama, luasnya kecil. Daya yang besar ini akan dipindahkan lalu sini untuk ke omboh kedua. Okey. Okey, nombor 5. Sifat spring. Okey, jika diminta sifat spring, selalunya kita akan kaitkan dengan pemalar daya spring tu. Okey. Pemalar daya spring yang lebih besar. Lebih besar ni seperti dia lebih keras. Okay. Kalau guna pemalar spring yang lebih kecil, dia seperti lebih lembut sedikit lah. Jadi kenapa kita guna pemalar spring yang lebih besar? Untuk menahan daya yang besar yang dihasilkan tadi. Okay. Ni spring dia ada di sini. Jika kita guna pemalar spring yang kecil dan lembut, jadi susah untuk menahan daya yang besar ini. Okay. Okay. Kemudian yang keempat, jenis bahan yang digunakan untuk paip penghantaran, selalunya paip keduli digunakan. Okay. Untuk ini paip keduli digunakan. Okay, murid buat ayat penuh. Cikgu cuma tulis isi penting saja. Kenapa? Supaya lebih kuat dan tidak mudah patah. Okay. Okay, cuba murid perhatikan sebenarnya ada 10 markah. Okay. 10 markah. Ni ada 10 tapi 4. Masa ujian, murid perlu beri 5 modifikasi, okay, dan 5 penerangan yang sepadan untuk dapat 10 markah. Okay, walaupun diberi 4, bermaksud murid kena cari salah satu. Perlu ada 2 isi. Contohnya, okay, cuba tengok. Ini 1 markah, 2, 3, 4. Okay, mungkin salah satu perlu ada huraian ataupun modifikasi tambahan. 2, 3, 4, 5, 6, okay, 7, 8, 9, 10. Jika murid jawab lebih, tetap masih diberi 10 markah.